satu fizik kertas satu dia hanya 40 soalan. Berbanding dengan yang sebelum ini, kita ada 50 soalan. Tapi sekarang kita ada 40 soalan dan anda perlu jawab dalam masa 1 jam 15 minit. Okay, 1 jam 15 minit. Okay, so kalau ikut format yang lama, dia punya susunan soalan. Okay, susunan soalan, biasanya soalan 1 mesti tingkatan 4 bab 1. So ini sebenarnya satu tips untuk belajarlah kalau mereka tak pasti apakah konsep ataupun apakah subtopik, at least mereka dapat nampak, oh kalau di tengah-tengah ni maksudnya dia mesti di bab yang berapa. Jadi soalan yang terakhir mestilah bab yang terakhir untuk tingkatan 5. Okey, ini berdasarkan format yang lama lah. Tapi kami pun harap format baru pun lebih kurang macam itulah. Okey, sebab kita pun tak tahu lagi macam mana untuk SPM yang sebenar. Okey, tapi inilah cara untuk peperiksaan SPM yang lepas. Okey, kita terus jawab saja. Okey, soalan 1, antara yang berikut yang manakah kuantiti vektor? Okey, cikgu tak akan panggil nama, okey jangan risau. Okey, tapi kalau siapa yang nak respons, boleh saja respons, ataupun kalau you rasa segan, you boleh saja type dekat chat supaya cikgu nampaklah nampak you ikut dengan sesi ini. Okey, so jawapan manakah satu adalah kuantiti vektor. So kita tahu kuantiti vektor dia adalah kuantiti yang mempunyai arah dan magnitude. Okey, mempunyai arah dan magnitude. So kata kunci dia mesti ada arah dan juga magnitude. Arah dan juga magnitude. So manakah dia adalah kuantiti vektor? Siapa boleh bagi jawapan? Daya. Jawapan jawapan mana? Boy kan? Betul tak? Yes, betul. Very good. Nampak Lee Chuting, daya, Tuan Sofia, daya betul. So sebenarnya daya mempunyai arah dan magnitude. Cuma untuk tenaga, jisim dan laju mereka tak ada. Tak ada. Kalau hal laju, dia ada arah ya. Dia ada arah. Kedua, soalan 2. Antara graf berikut yang manakah mematuhi persamaan F sama dengan KX dengan keadaan K dia lah apa-apalah. F sama dengan KS. Kalau tadi anda semua belajar matematik kan, betul tak? Kalau kita ada persamaan linear, persamaan linear kan. Kalau untuk garis yang lurus, garis yang lurus dia sebenarnya kalau ini adalah X, ini adalah Y. So Y sama dengan MX tambah C, betul tak? Di mana M adalah kecerunan. M adalah kecerunan dan C adalah lintasan Y. Tapi untuk F sama dengan KX ini, dia punya C adalah kosong. C adalah kosong. Kalau kita cuba buatkan F sama dengan KX ini ke dalam persamaan linear, dia sama dengan F sama dengan KX tambah kosong. So di mana F ini dia sebenarnya berada di paksi Y. Dia berada di paksi Y dan untuk X dia adalah paksi X lah. Dan sebenarnya kalau kita tengok dia adalah graf yang garis lurus kan, garis lurus. Jadi sebenarnya kita patut dapat pintasan F yang mula dengan kosong. Yang mula dengan kosong. Jadi kita nampak jawapan A adalah salah. Sebab pintasan tak mula dengan kosong. B adalah salah sebab dia punya paksi sepatutnya adalah X. Dan kemudian kalau kita sambung saja tengok, untuk C, F, X, kosong. So C adalah betul. So jawapan adalah C. Jawapan adalah C. Saya rasa senang ya sebab ini soalan tingkatan 4. Soalan ketiga. By the way, cikgu lupa nak bagi tahu. Semua soalan yang cikgu sediakan dalam modul ini, kecuali Form 4 tingkatan Form 4 bab 3 dan juga Form 5 bab 7 adalah soalan modul yang lain. Semua soalan ini adalah berdasarkan soalan pasir. So sebenarnya apa yang anda sedang buat adalah soalan yang berformat SPM. Ini adalah soalan level SPM. So cikgu bagi you nampak dululah, ini adalah contoh soalan SPM yang mungkin akan ditanya. Soalan 3.
tukarkan 300 km per jam kepada ms-1. Okay, selalu pelajar saya, mereka akan keliru macam nak tukar. Okay, macam nak tukar unit lah. Okay, biasanya kalau kita tengok 300 km per jam, okay, kita tulis saja 300 km per tu maksudnya apa? Per maksudnya bahagi kan? Per 1 jam. Okay, per 1 jam. Okay, dan sebelum cikgu nak sentuh ini, okay, cikgu nak bagi tahu sedikit tips lah, okay, tentang ini satu idea daripada cikgu lah, okay, satu inovasi. Okay, sebenarnya, kalau contohnya biasa kalau kita nak tukar, contohnya 1 km nak tukar kepada meter, apa yang kita buat? Kita tulis darab 1000 kan? Kenapa darab 1000? Sebab kita hafal. Kita tahu 1 km adalah 1000 meter, betul tak? Okay, 1000 meter. Okay, tetapi kalau cikgu tanya, okay, 1 meter sama dengan berapa cm? Okay, anda akan jawab 100 cm, betul tak? Kenapa you tahu 100 cm? Sebab you hafal. Daripada tahu sekolah rendah, cikgu tak ajar you hafal kan? Okay, tetapi kalau cikgu tanya, 1 km sama dengan berapa cm? Okay, you hafal tak? You tak hafal kan? Okay, tetapi biasanya kalau kita nak darab ke bahagi ke, pelajar selalu ada masalah. Okay, selalu ada masalah. Okay, contohnya kalau kita tengok, contoh 1 mm berapa meter, kita boleh jawab kan, dia adalah 0.001. Okay, so sebenarnya cikgu nak tekankan di sini, kalau kita tengok biasanya ada 2 huruf kan, okay, ada 2 huruf. Yang pertama kita namakan sebagai imbuhan, okay, imbuhan, prefix imbuhan. Okay, kalau anda masih ingat belajar matematik tingkatan 3, kita ada tera, giga, mega dan sebagainya kan. So itu semua adalah imbuhan. Yang belakang adalah unit. Okay, jadi jangan keliru. Unit adalah di belakang, imbuhan adalah di depan. Okay, dan cikgu nak ajar sahaja satu cara yang senang. Kalau biasanya kita tengok, kalau daripada imbuhan, okay, daripada imbuhan kita nak tukar tak ada imbuhan kan? Kita nak buangkan imbuhan, kita buat apa? Kita pangkar, betul tak? Kita buang. So kalau kita pangkar, kita adalah darab. Okay, kita darab. Kita buangkan milih ini. So kalau milih dia punya nilai untuk imbuhan adalah 10 negatif 3. Okay, 10 negatif 3. So cara ini anda tak perlu hafal ke, anda tak perlu zoom out sikit ya. Okay, sorry. Okay, saya sekejap, saya zoom out sikit. Zoom out maksudnya saya zoom in ke zoom out? Besarkan ke dah kecilkan? Nak besarkan betul tak? Ke nak kecilkan? Kecil macam ini Okay, alright, okay, thank you. Alright, sorry ya. Okay, so contohnya kalau 1 mm, okay, sama dengan berapa meter kan? Kita darab saja, okay? Kita pangkar, kita darab 10 negatif 3. So apa yang anda perlu buat untuk tugasan adalah anda perlu tahu setiap imbuhan berapa nilai dia. Dan sebenarnya kalau anda cuba perhatikan kalkulator sebenarnya ada. Okay, di setiap nombor tu atas dia ada huruf tu. Okay, satu lagi kalau kita daripada imbuhan, daripada tak ada imbuhan kepada nak imbuhan, okay, kita nak ada imbuhan kan? So kita perlu ada orang bagi kepada kita kan? So apa yang kita perlu buat? 1 bahagi 10 negatif 2. Di mana C ini senti adalah 10 negatif 2. Jadi dia sebenarnya ada 1 darab 10 kuasa 2 cm. Okay, so sebenarnya ini satu cara yang saya dapatilah, saya kongsikan. So lain kali kalau apa-apa sahaja tentang pertukaran unit, kalau kita nak buang unit, kita darab sahaja. Kalau kita nak dapat unit yang nak dapat imbuhan yang baru, kita bahagi. Okay, so kembali kepada soalan kita, 300 km ini kita nak buang kilo, so kita darab 300 darab 10 kuasa 3. Okay, dan untuk 1 jam berapa saat? Selalu pelajar saya suka jawab 60 saat. Ui, bagus ni 60 saat kan. 60 saat dah habis kita punya kelas kan. Okay, bukan. Okay, 1 jam adalah 60 darab 60. Okay, dan kita dapatlah jawapan
Okey, dapat jawapan adalah 83.33 saat. Meter per saat. Okey, meter per saat. Okey. Okey, next kita pergi kepada soalan 4. Kalau cikgu terlalu cepat, tolong bagi tahu ya. Okey, bagi tahu tekan mesej ke apa. Okey. Okey. Okey, so Raja menunjukkan graf hal laju masa bagi gerakan suatu kereta mainan. Okey, kereta mainan. Okey, yang ini saya cuba alihkan ke tepi sikit lah. Sebab saya nak guna pen dia. Okey, so di sini berapakah sasaran kereta itu dalam masa 6 saat? Okey, so sebenarnya kalau anda tahu, kita tengok graf ini adalah V per S kan? V per S. So kalau kita nak, kita tengok formula V sama dengan S bahagi T, betul tak? Okey, di mana S adalah sasaran dan T adalah masa. Dan kalau kita V darab T, kita akan dapat S. Okey, jadi sebenarnya apa yang kita buat, kalau kita darabkan hal laju dengan masa, kita akan dapat dia punya sasaran. Okey, darab sasaran. Jadi selalunya kita katalah luas di bawah graf, okey, luas di bawah graf ini dan juga luas di bawah, okey, di bawah graf. Okey, dan cuma cikgu nak sentuhkan sedikit tentang graf hal laju masa. Okey, biasanya kalau kita tengok, kalau hal laju masa yang atas itu, semua hal laju daripada 0 saat ke 3 saat, dia adalah positif. Positif. So, apabila hal laju positif, selalu pelajar gerilu, mereka ingat, oh, bila hal laju positif, maksudnya dia sedang pecut. Ataupun dia punya hal laju bertambah. Okey, hal laju bertambah. Okey, sebenarnya salah. Ingat, tadi kita tengok hal laju dia adalah quantity vector. Dia mempunyai arah. So bila hal laju positif, maksudnya dia sedang bergerak ke arah yang positif. So untuk 0 saat hingga 3 saat, bukan maksudnya dia pecut ataupun dia bertambah hal laju. Tak. Dia cuma bergerak dengan arah yang positif. Cuma kita tengok daripada 0 hingga 2 saat, dia punya hal laju kekal 30. Kemudian daripada 2 saat hingga 3 saat, dia akan perlahan sampai ke akhir kan, sampai ke 0. Maksudnya dia akan berhentilah. Dia akan berhenti, dia akan break sampailah hal laju menjadi 0. Dan kemudian dia pegut untuk 1 saat dan dia sekarang pergi ke arah negatif. Okey, so di sini V sama dengan negatif, maksudnya dia punya arah adalah negatif. Okey, dia patah balik. Dia patah balik ke arah yang bertentangan. So di sini selalu pelajar akan kelirulah bila V positif, dia maksudnya sebenarnya adalah bergerak ke arah yang positif. Okey, so kalau kita nak carikan sasaran, okey, sedangkan kalau kita ada kereta, kalau manusia lah, okey, kita bergerak ke depan, okey, kemudian kita patah balik. Jadi kita hanya ambil sahaja titik awal ke titik akhir, betul tak? Itu adalah sasaran. Okay, so that's why kita perlu ambil graf yang luas yang di bawah graf bagi bahagian atas. Okay, saya namakan sebagai A. Tolak luas di bawah graf di bahagian bawah, okay, iaitu B. So kita perlu carikan luas untuk A dan kita perlu carikan luas untuk B. Dan kita akan dapat sasaran. Tetapi kalau soalan tanya jarak, okay, kita terus ambil saja daripada soalan daripada 0 saat sampailah ke 3 saat, kita tambah lagi jarak yang dilalui bila dia patah balik. Okay, iaitu A tambah B. Okay, saya berharap anda semua boleh bezakan sasaran dengan jarak. Okay, so jawapan di sini, cikgu cepatkan je lah. Okay, kalau untuk yang atas adalah 75 meter kan, betul tak? Okay, 75 meter. Dekat bawah adalah 30 meter kan. So jawapan adalah 45 meter. Okay, so itu adalah sasaran.
Okey, dan satu lagi cikgu nak sentuhkan jugalah. Okey, untuk kecelunan bagi graf VT ya. Okey, bagi graf VT, sebenarnya biasa kalau soalan tanya kecelunan, okey senang saja. Okey, kita tengok V bahagi T sama dengan apa? Okey, sebenarnya maksudnya V tolak U bahagi T sama dengan apa? A kan, pecutan. Jadi kalau kita tengok daripada 0 saat hingga 2 saat, pecutan adalah kosong. Pecutan adalah kosong. And then daripada 2 saat kepada 3 saat, pecutan menjadi negatif kan? Okey, menjadi negatif. Jadi maksudnya dia akan menjadi semakin perlahan. Dia akan mengalami yang pecutan. Okey. And then untuk 3 ke 4 saat, pecutan adalah kosong juga. Untuk 4 saat hingga 6 saat, okey, dia masih mengalami yang pecutan. Okey, yang pecutan. Okey. Okey, so ini soalan 4. Okey, kemudian kita tengok soalan 5. Pelajar 4 menunjukkan tiub vacuum PVC yang ditegakkan secara mencang-cang. 3 sfera serupa yang diperbuat daripada gabus, C, getah, R dan keluri S dijatuhkan melalui tiub itu. Masa T untuk sampai ke dasar tiub itu dicatatkan sebagai TC, TR dan TS masing-masing. Perbandingan manakah yang betul? So kalau di dalam vacuum, kita tahu bahawa kalau masa untuk jatuh adalah tidak bergantung kepada jisim, tidak bergantung kepada jenis bahan. Tidak. Okey. Dia hanya bergantung kepada pecutan graviti. Okey, masih ingat tak kalau formula tu S sama dengan UT tambah separuh AT kuasa 2. So kalau T ini sebenarnya bergantung kepada bergantung kepada pecutan graviti. Pecutan graviti dan of course dia bergantung juga ketinggian. Bergantung kepada ketinggian juga. Kalau satu letak tinggi, satu letak rendah tak bolehlah. So bila mereka berada di ketinggian yang sama, jadi mereka akan sampai pada tapak dengan masa yang sama. Jadi masa adalah sama. Okey, ini soalan 5. Okey, kita panggil sebagai free fall lah. Okey, jatuh bebas. Okey, soalan 6. Gambar raja menunjukkan keadaan pembonceng motosikal yang bergerak ke belakang apabila motosikal mula memecut. Okey, so pergerakan ini disebabkan oleh apa? Apakah konsep dia? Yes, very good. Okay, thank you, Nurin. Jawapan adalah inertia. Okay, tahu tak apakah definisi inertia? Siapa boleh tuliskan inertia dengan definisi inertia dengan penuh? Ada tak? Okay, kita ada berapa hukum gerakan Newton? Kita ada 3 kan? Okay, hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton kita. 3 kan? So selalu bila cikgu tanya, apakah hukum Newton 1? Pelajar terus jawab inertia. Okay? Ya, betul inertia, tetapi apakah ayat yang penuh sebenarnya? Okay, so kalau untuk inertia, dia adalah sikap. Okay, dia adalah sikap atau keupayaan. Okay, dia adalah ability tau. Keupayaan menentang. Okay, kecenderungan sesuatu objek untuk kekal dalam keseimbangan. Betul. Okay, very good. Siapa ni ya? Ini nama siapa? Rabia Adawiyah. Okay, very good. Okay, ataupun sebenarnya kita boleh berikan kata kunci keupayaan menentang. Okay, menentang perubahan. Okay, perubahan kepada keadaan asal. Okay, keadaan asal. Okay, keupayaan menentang perubahan kepada keadaan asal. Okay, so itu adalah inertia lah. Maksudnya, macam mana kita nak menentang, resist the changes to its state of motion. Okay, tetapi kalau untuk hukum Newton 1, anda jangan sebut inertia. Okay, anda sebut sahaja. Okay, dia sebenarnya macam ni. Okay, sesuatu objek, dia akan kekal dalam keadaan asal, okay, sama ada dalam keadaan pegun ataupun hal laju seragam. Okay,
dia akan dalam keadaan asal sama ada dalam keadaan bergun atau pada halaju seragam. Okey, kecuali daya luar dikenakan pada dia. Okey. Very inertia is a tendency of object to maintain its resting state. Okay, ya betul, very good. Okay, right. Actually, because saya tahu mungkin ada yang ambil program DLP kan. Okay, so I try lah. Kalau saya harap bila saya explain dalam bahasa Melayu, anda boleh faham lah. Okay, kalau tak mungkin saya cuba campur-campur sikit. Okay, so this is for Newton's first law. Okay, for second law, okay, you have to know about F equals to MA lah. Okay, F equals to MA. So, bila you tahu F equals to MA ni, okay, you tulis sahajalah, tulis sahaja dalam ayat. Okay, so apakah itu F? F itu daya. M itu adalah jisim. Dan A adalah acceleration, pecutan kan. So, sebenarnya dia punya hukum Newton kedua, dia adalah apa? Okay, kadar perubahan momentum, kadar perubahan momentum sebenarnya berkadar terus dengan daya. Okey, ataupun dia nak kata pecutan berkadar terus dengan daya pun boleh. Okey. Itu hukum Newton kedua. Okey, then for Newton's third law. Okay, Newton's third law dia adalah tentang apa? Action reaction. Okey, action reaction. Tindakan dengan tindak balas. Di mana kalau kita tengok setiap tindakan dia mempunyai tindak balas yang sama magnitude tetapi arah bertentangan. You bayangkan kalau you pergi you guna kepala pergi langgar dinding. You sakit kan? Dinding pun sakit sebenarnya. Cuma dinding tak bagi tahu you. Tapi you bagi tahu dinding you sakit, betul tak? Sebab apa? Sebab when you try to bang your head onto the wall, you are giving a force. That's an action. And the wall actually is giving another action with the same magnitude but opposite direction. Okay, so itu adalah hukum Newton ketiga. Okay, saya rasa cikgu perlu cepat sikit lah. Saya telah sentuh banyak sangat. Okay, alright. So kita pergi kepada soalan 7. Okay, so Raja 4 menunjukkan sepucuk pistol mainan. Sebutir peluru ditembak keluar dengan laju dari pistol itu. Okay, so this is actually example of Newton's third law motion. Okay, hukum Newton ketiga. So berapakah laju V? Okay, so kita tahulah sebenarnya laju awal untuk semua sistem ini adalah kosong. Untuk laju akhir, berapa momentum ke belakang sama dengan berapa momentum ke depan. Okay, so kalau kita cuba namakan jisim peluru sebagai M1, okay, and then laju peluru sebagai V1. Untuk jisim pistol kita label M2, laju pistol kita letak V2. So M1 V1 sama dengan M2 V2. Okay, then you just calculate lah. 0.01 times V1 equals to 0.1 times 0.05. Okay, so basically you get answer 0.1 lah. Okay, 0.1 ms negative 1. Okay. Okay, question 8, soalan 8. Okay, raja di bawah menunjukkan sebuah kereta berjisim 1000 kg sedang bergerak dengan pecutan 2 ms negatif 2. Daya geseran sebanyak 900 Newton bertindak ke atas kereta itu. So, berapakah daya yang dikenakan oleh enjin kereta itu? Okay, so here we have to see. Okay, so dia pecut dengan 2 ms negatif 2. Okay, so kita kena tahu dia punya daya bersih tau. Okay, daya bersih kita namakan sebagai F net lah. Okay, F net ataupun daya paduan. Okay, what is it called, the resultant force. Okay, so daya paduan sebenarnya sama dengan daya enjin kan. Okay, daya enjin tolak daya geseran. Okay, daya geseran. Okay, so di sini kalau F kita tahu dia sama dengan MA kan. MA sama dengan F engine. Okay, kita nak carikan F engine. Tolak daya geseran adalah 900 Newton. So di sini M adalah 1000.
darab pecutan adalah 2 sama dengan F engine tolak 900 Newton. So kita punya daya engine adalah kita tambah sajalah 1000 darab 2, 2000 campur lagi 900, kita dapat 2900 Newton. Okey, 2900 Newton. Yes. Oh, question for number 7. Okay, let's have a look. Okay, question for number 7 should be A. Should be, should be, let me see, 0.01. Should be C, right? Yeah, should be C. Yeah, right. Did I say A or C? I say A, is it? Yeah, if I say A, I apologize, sorry, yeah. Okay. Okay, soalan 9. So why are the front and rear sections of a car designed to crumple easily? Okay, so kenapa dia mudah untuk remuk? Okay, so the answer actually is to increase the impact time. Okay, untuk memanjangkan masa tu. Okay, sebab kita tahu kalau konsep daya impuls kan. Okay, daya impuls F sama dengan mv tolak mu bahagi T. Okay, so bila kita panjangkan masa, maka daya akan berkurang. Okay, bila kita panjangkan masa, daya akan berkurang. So kita nak tambahkan masa hentaman. Okay, increase the impact time. Dan satu lagi cikgu sebutlah, kalau dia tertanya impuls dengan daya impuls, you have to know the difference. Okay, kalau impuls dia adalah Ft. Okay, dia adalah Ft ya. Impuls dia adalah Ft. Dia punya definisi adalah perbezaan atau perubahan momentum. Okay, kalau untuk impuls, okay, Ft adalah impuls. Dia punya definisi adalah perbezaan momentum, okay, atau perubahan momentum. Tetapi kalau untuk daya impuls, okay, tambah satu perkataan, the kadar, okay, the rate of change. Jadi bila anda belajar fizik, you will actually notice there are many formulas. Okay, for example, just now we have seen, right? A equals to V minus U over T. Okay, V equals to S over T. So if any formula regarding to the time, okay, over time, so you have to write the word or the keyword kadar. Okay, kadar. Okay, contohnya kita tengok lagi. Kalau kita belajar arus kan, okay, arus, apakah itu arus? Okay, arus dia sama dengan Q bahagi T, betul tak? So dia adalah kadar pengaliran charge. Kadar pengaliran charge. Okay, satu lagi, apakah masuk kuasa? What is the meaning of power? Okay, dia adalah kadar melakukan kerja. Okay, W bahagi T kan, kadar melakukan kerja. So anything regarding to the formula over time, you must put the word kadar or the rate of change with time. Okay, the rate of change with time. Okay, alright. So kita pergi satu lagi soalan. Okay, lepas tu cikgu nak bagi satu latihan. Okay, saya ada buat 3 game lah. Okay, kita main Kahoot supaya nampak excited sikit lah. Okay, kita tak nak macam Syed tengok paper saja kan. Okay, Raja 5 menunjukkan sebiji batu dilontar tegak ke atas dengan laju 20 meter per saat. Berapakah ketinggian maksimum yang dicapai oleh batu itu? Okay, so dia dilontar ke atas dengan 20 ms -1. So I want you to have a habit, no matter when you see the numbers, kalau you nampak ada nombor, tuliskan dia punya symbol quantity. Okay, so 20 ms -1 dia adalah U. Okay, U sama dengan 20 ms -1. Okay, and then apa yang lagi kita tahu? Bila kita baling batu ke atas, kita nampak akhirnya dia akan jatuh balik kan? Kenapa dia akan jatuh balik? Sebab dia ada daya graviti kan? So actually the stone is experiencing the gravitational acceleration downward. So we have to write A equals to, okay, we know the value is 9.81, right? Okay, but you have to know when we have initial velocity going up,
and we treat it as a positive. So the acceleration is negative direction. So we have to put negative here. Okay, we have to put negative here. All right. Okay, and then we have to find ketinggian maksimum kan? Kita nak carikan S, betul tak? Okay, kita nak carikan S. So, apakah formula yang boleh kita pakai untuk selesaikan? So, if you know, kita ada 4 formula yang berkaitan dengan gerakan linear. Okay, cikgu tuliskan di sini. Okay, pertama sekali kita ada V sama dengan U tambah AT. Okay, V sama U tambah AT. Okay, kedua kita ada S sama dengan UT campur separuh AT kuasa 2. Okay. And then ketiga kita ada formula S sama dengan 1/2 U campur V T. Okay, kesemua formula ini sebenarnya tak payah hafal lah. Okay. I think the question will give you. Okay, akhir sekali kita ada formula V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 campur 2AS. Okay, dia macam ini tau. Biasanya pelajar akan start. Okay, I hope you all won't have this problem. But if you have, I will let you know how to do actually. What you can do is, okay, now you see what are the values that you have. Okay, so basically we have U, we have A, we need to find S. And actually we short of one more. We short of one more quantity. Okay, sebenarnya yang tidak beritahu adalah V. Okay, V. Di mana V sebenarnya akhirnya akan menjadi kosong. Kenapa? Sebab bila dia akan sampai ke ketinggian maksimum, dia akan berhenti. Okay, dia akan berhenti. Jadi, kita ada U, A, V, S. Okay, so sekarang kita cuba bandingkan dengan formula. Sekarang U ada. Okay, semua ada. Okay. Next, kita tengok A. Okay, A, yang ini ada. Yang ini ada. Yang formula ketiga tak ada. So, kita tak nak pakai formula ketiga. Okay, yang keempat ada. The next, untuk V, yang formula 1 ada, formula 2 tak ada, formula keempat ada. Dan kita nak carikan S. So, formula 1 tak ada S. So, kita tak payah pakai formula ini. So, at the end, kita pakai saja formula ini. Okay, so that's why cikgu nak you all ada amalan. Always tulis saja. Tuliskan apakah formula, apakah kuantiti yang ada supaya anda nampak tau. Okay, sebenarnya kalau fizik, kadang-kadang kita tak tahu kan, kita tak tahu macam mana nak buat. You tulis dulu. You tuliskan kuantiti. Mungkin you dapat carikan formula yang sesuai. Okay, so this one we use B square. Okay, 0 kuasa 2 sama dengan 20 kuasa 2 campur 2 negatif 9.81 S. Okay, so S sama dengan berapa? Okay, saya terbagilah bagi kepada anda untuk kirakan. Okay, sebab ini adalah format lama, so dia gunakan A sebagai 10 lah. Tetapi untuk KSSM anda perlu guna A sebagai negatif 9.81 ya. Okay, kecuali soalan nyatakan. So anyone can tell me what is the answer for this one? Okay. meter. Thank you Afiq. Alright, so jawapan adalah sorry. Ya, biasanya okay, kita is okay kalau kita tulis 2.3.3 tak ada masalah. Okay, yang penting jangan tinggalkan 1 titik perpuluhan. Okay. Sebab kadang-kadang bila kita deal dengan nombor yang besar, dia matter. Okay, it matters a lot actually. Okay, sebab kalau kita ada 10 kuasa 8, kalau kita guna 1 titik perpuluhan saja, dia sebenarnya beza banyak. Okay, it's a good question. Alright. Okay, so kita dah selesai soalan 1 hingga 10. Okay, I didn't expect we actually come out with quite slow. But I hope lah, okay, I hope you all dapat lah, okay, dapat apa-apa sahaja yang konsep yang membantu anda. Okay, so now kita pergi kepada satu slot.
Okay, sekejap cikgu sharekan link ya. Okay, link untuk Kahoot. Okay, saya tahu Kahoot maksimum 50 orang lah. Okay, 50 orang boleh main. Okay, tapi tak apalah. Okay, kalau yang dapat join, join sahaja. Yang tak dapat join pun tak apa. Okay, kita guna cara yang berbeza sikit lah untuk apa ni, untuk ada interaksi lah. Okay, setakat ni ada soalan tak? Come on. Apa sikit. Okay. Okay, soalan semua ini sebenarnya sama tau, sama dengan apa yang kita ada dalam modul. Cuma saya masukkan sebagai couple lah. Okay. Supaya kita ada sedikit dua hala punya komunikasi. Takkanlah saya asyik bagi jawapan saja. Okay. Okay, saya sharekan link. Sorry ya. Okay, and boleh masukkan link ini, and then typekan dia punya code 8003631. Tak ya? Okay, untuk soalan seterusnya, soalan 11. Okay, berapakah jisim setiap sfera? Okay, masa agak panjang sikit lah. Ini soalan 11. Oh, tak boleh masuk. Okay, tak apa. Okay, tak apa. Boleh saja tengok ataupun kita sampai buat lah. Okay, so ini topik kegravitian. Okay, formula yang berkaitan adalah F sama dengan G M1 M2 bahagi R kuasa 2. Okay, dan kita ada dua jisim yang sama kan? Okay, dua jisim yang sama dengan jarak 3 meter. Okay, 3 meter. Dan nilai G adalah 6.67 darab 10 negatif 11. Nilai ini anda tak perlu hafal. Okay, saya dah nampak ada orang dah bagi jawapan. Baru 2-3 orang. Saya rasa yang lain boleh masuk. Kalau lambat, rasa boleh masuk lagi. Tak ada masalah. Okay, 10 saat lagi. Okay, jawapan adalah 40 kg. Okay, 40 kg ya. Okay. Okay, so sebenarnya kalau kita tengok sfera, jangan lupa bila kita sebut jarak antara dua objek, kita rujuk kepada titik, pusat titik ya. Bukan jarak antara dua permukaan tau. Okay, bukan ini. Tapi jarak antara dua titik. Okay, dua titik, pusat titik. And then kita masukkanlah nilai dia. Okay, di mana F sebenarnya, tadi F berapa? Kita tengok dia punya soalan. Okay. Dia punya F adalah 1.2 darab 10 negatif 8 ya. Okay. Okay, 1.2 darab 10 negatif 8. So masukkan saja F. G adalah 6.67 darab 10 negatif 11. Okay. And then sebab jisim dia sama, so kita ada M darab M lah. Okay, M darab M bukan 2M lah. M darab M adalah M kuasa 2. Okay, M kuasa 2 tau. So yang ini adalah M kuasa 2, bukan 2M. Okay, so you dapat G M kuasa 2 bagi 3 kuasa 2. Selalu belajar lupa kuasa 2 ini. So you dapatlah jawapan 40 lebih kg. Okay,
So kita tengoklah siapa yang dapat nombor 1. Okay, nombor 1 Patricia. Okay, nombor 2 Ihan, nombor 3 Isabella dan nombor 4 Chong. Okay, tak apa. Kita teruskan soalan 12. Cari tempo orbit surah. Okay, so ini adalah hukum Kepler ketiga ya. Hukum Kepler ketiga. Hukum Kepler ketiga, T1 kuasa 2 per T2 kuasa 2 sama dengan R1 kuasa 3 per R2 kuasa 3. Ada yang pandai, dia dah buat awal-awal, so dia tahulah. Okay, tak apa, Alia tak apa, lain tu tak ada masalah. Okay, ini cuma satu aktiviti saja. Okay. Okay, so T1 365 kuasa 2 per T2 kuasa 2 sama dengan R1 rujuk kepada bumi 1.5 darab 10 kuasa 11, jangan lupa bracket kuasa 3 per 1.08 darab 10 kuasa 11 kuasa 3. Okay, kira sahajalah. Ini kerja kalkulator. Okay, pastikan anda tekan dengan betul. Okay, so jawapan adalah okay, betul. Jawapan adalah 223 hari ya. Okay, 223 hari. Okay, semua betul. Very good. Okay, ranking dia masih lebih kurang sama lah. Okay, next. Kita cepat sikit. Yang manakah betul mengenai hal laju lepas dan hal laju orbit di permukaan sesuatu planet? Okay, jawapan mana salah satu? A, B, C, D. Okay, kalau kita tengok hal laju lepas ya, V sama dengan square root 2gm per R. Okay, manakala ni untuk hal laju lepas. Okay, hal laju lepas. Okay, ni hal laju lepas. Okay, kalau untuk hal laju orbit, V sama dengan square root gm per R. Ini untuk hal laju orbit. Okay. So sebenarnya kalau kita cuba nak samakan, okay, V lepas okay, sama dengan 2 gm per R, betul tak? So dia sama dengan square root 2 V orbit. Okay. Okay. Quite surprising . Saya nampak ada ramai yang salah. Kedua-dua bergantung pada jisim jasad. Okey, ini salah tahu kenapa? Sebab kita tengok formula GM ini, M besar ini rujuk kepada jisim planet, bukan jisim objek. Okey, dia tidak bergantung kepada jisim jasad. It only depends on the mass of the planet. Okay, the mass of the sun and so on. Okay, so M ini adalah M besar, bukan M kecil. Dan dia hanya bergantung kepada jejari sahaja. Okay, jejari orbit. Okay, jejari orbit. So, apa beza antara hal laju lepas dengan hal laju orbit? So, untuk hal laju lepas, dia ada satu punca kuasa 2 di depan tu. Okay, manakala untuk hal laju orbit, dia tak ada. Okay, so kalau kita cuba buat perbandingan, okay, kalau anda cuba tekan kalkulator square root 2, dia adalah 1.41, betul tak? Okay, so maksudnya kalau contoh hal laju orbit adalah 20, katakanlah. So kalau hal laju orbit 20, maksudnya hal laju lepas 20 darab 1.41 dia sama dengan 28.2. So sebenarnya hal laju lepas dia adalah 41% lebih daripada hal laju orbit. Okey, ini satu soalan yang agak tricky sikit. Okey ya. Kedua-dua berkala tulis dengan jejari salah. Okey, mereka berkala songsang. Berkala songsang dengan punca kuasa 2 jejari planet. Okey, kedua-dua dipengaruhi oleh cuaca salah. Okey ya. Kalau ada soalan lagi boleh angkat tangan atau tulis dekat chat. Okey.
Okay, I think only one person get it right. Okay, the ranking is still, I think Zhen got it right, right? Okay, I think Zhen got it right. Okay, right. Okay, next kita pergi kepada soalan 4. Soalan haba. Yang manakah betul jika tiada haba hilang ke persekitaran? A, B, C, D atau tak tahu leh? Okay, bagus. Ramai yang jawab C ya. Okay, very good. Okay, so jawapan adalah C lah, betul. Okay, jawapan adalah C. Okay, nasib baik tak ada orang jawab tak tahu leh. Okay, betul. So jawapan adalah C. Okay, siapa tahu apakah prinsip yang berkaitan dengan ini? Keseimbangan terma. Very good. Okay, bagus Nurin. Okay, keseimbangan terma. Boleh tak siapa bagi tahu saya apakah 2 atau 3 syarat tentang keseimbangan terma? Atau apakah ciri-ciri keseimbangan terma? Anyone? Gafilan ni nak cuba ke? Pengaliran haba bersih adalah sifar. Pengaliran haba bersih adalah sifar. Okey, betul. Okey, very good. Kadar pengaliran haba bersih adalah sifar. Okey, kadar pengaliran haba bersih adalah sifar. Okey, lagi? Ada lagi tak? Haba bersih berlaku. Okey, tidak. Okey, haba bersih tidak berlaku. Dia sebenarnya kosong. Suhu sama, suhu penduduk objek sama. Okey, suhu keduduk objek adalah sama. Okey, suhu apa? Kena specify sikit. Suhu apa? Suhu awal, suhu tengah, suhu akhir? Suhu akhir. Yes, okay. Very good. So kata, okay, kita kena tulis suhu akhir ya. Okay, suhu akhir adalah sama. The final temperature is the same. Okay, ada satu lagi sebenarnya. Kalau siapa tahu. Okay. Saling bersentuhan. Saling bersentuhan. Okay, betul juga. Okay, tetapi bukan yang utama. Okay, yes, very good lah. Dia betul saling bersentuhan, tetapi biasa dalam skema jawapan dia tak ada tentang ini. Okay, saya bagi tahu lah. Okay, sebenarnya kadar pengaliran haba adalah sama. Okay. Many students they only think of these two. Tapi yang akhir sekali mereka lupa. Okay, sebab apa? Sebab mereka assume Barry kata net rate of heat flow between two bodies is 0. Okay, yes, it's the same as the second one. Okay, so the final one actually is we always thought that there's no net rate of heat flow, right? But actually, they're still flowing the heat among each other. Okay, if we look at these two objects, A and B, A is passing something to B. Okay, let's say A is giving 500 joule heat energy to B. But at the same time, B is giving 500 joule of heat energy to A as well. So actually, they still transferring the heat. Mereka masih memindah haba. Cuma kadar pemindahan haba adalah sama. That's why kita akan dapat pengaliran haba bersih adalah kosong. Okay, so jangan rasa mereka tak ada pindah haba, tak. Mereka masih pindahkan haba, cuma dalam kadar yang sama sahaja. Okay, sebab kita tahu awal-awal sekali suhu yang lebih tinggi dia akan pindahkan haba yang lebih banyak, betul tak? Tetapi lama kelamaan dia akan semakin kurang. Manakala untuk objek yang sejuk dia akan semakin bertambah suhu. They will keep on increasing temperature until they have the same exchange rate of heat transfer. Okay, thank you, very good everyone. Okay, kita pergi kepada next. Okay, Mbak Cisha nombor 1 lagi, Ihan nombor 2. Okay, alright. Okay, next soalan ke-15. Air sesuai digunakan untuk ejen penyejuk kerana mempunyai apa? Okay, I think it's very easy lah.
Apakah beza antara muatan haba tentu dengan haba pendam tentu? Apakah beza? Jawapan adalah B, betul. Okey. Tapi tahu tak apakah beza? Okey, tak apa. Okey, kalau untuk muatan haba tentu, kita ada C. Okey, huruf C kan. C sama dengan Q per M theta. Okey. Untuk haba pendam tentu, kita ada L sama dengan Q per M. Okey, so ini muatan haba tentu. Ini haba pendam tentu. Okay. So, biasanya kalau soalan suka tanya definisi, okay, kadang-kadang kita boleh dapat dia punya jawapan daripada formula. Okay. Okay, kita tanya Q itu apa? Kuantiti haba yang diperlukan. Yes, very good. MHT. Untuk MHT. Okay, Q adalah haba. Okay, very good. Gafi Rani. Okay, apakah itu M? Mass. Mass jisim. Yes, very good. Okay, and then how about theta? Suhu. Suhu apa? Suhu awal. Suhu awal. Perubahan suhu. Perbezaan suhu. Yes, very good. Okay, so you have to be very clear what is the symbol of quantity mean. Okay, so ini adalah perbezaan suhu. Okay, bukan suhu saja. Okay, so for this actually kita tengok haba ini. Haba ini dia nak buat apa? Dia nak meningkatkan suhu. Okay, kalau kita tengok per ini maksudnya bahagi kan. Okay, per maksudnya bahagi 1 kan. Okay, bagi 1 darjah Celsius bagi 1 kg jisim. Okay, haba 1 kg jisim, 1 darjah Celsius suhu atau 1 Kelvin. So from these three, kita cuba binakan ayat. Okay, dia adalah haba yang diperlukan untuk buat apa? Untuk mengubah ataupun menaikkan suhu 1 darjah Celsius bagi 1 kg jisim. That's it. Yeah, you don't have to actually memorize the definition, you know. Sometimes actually more on understanding. When you understand the formula, actually you know what is it. So, haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu bagi 1 kg jisim sebanyak 1 darjah Celsius. Itulah. Okay. And then untuk haba pendam tentu, sama juga ini haba, ini jisim. Just only that, there's no change of temperature, betul tak? So kalau dia tak ubah suhu, dia ubah apa? Tenaga. Tenaga, bukan? Jirim. Zirim, okay, ataupun keadaan zirim. Okay, very good, keadaan zirim. Maksudnya contohnya daripada ais kepada air. Okay, ais kepada air. So dia mengubah keadaan dia daripada berpecah kepada cecair. Dia ubah sahaja keadaan, tetapi dia tak ubah suhu. So bila dalam calculation, okay, nanti I believe maybe sometimes when you see the calculation, every time kita nak tahu sama ada apa yang dia ubah. Dia hanya boleh ubah satu benda sahaja, sama ada suhu ataupun keadaan zirim. So haba pendam tentu definisi dia, jumlah haba yang diperlukan untuk apa? Untuk mengubah keadaan zirim bagi 1 kg jisim. Itu saja. Kecuali kalau dia ada haba pendam tentu pelakuran. Kalau dia sebut pelakuran, anda perlu cakap dari pepecah ke cecair. Dan sebaliknya lah. Kalau dia sebut haba pendam tentu penguapan, you kena tambah lagi dari cecair ke gas atau sebaliknya. Okay? Right. Okay. Let's continue. More my laptop, please. Okay. Apakah kesan haba yang diserap oleh air antara titik S dan titik T?
Okay, so jawapan adalah memutuskan ikatan ya, memutuskan ikatan antara molekul. Okay, memutuskan. Okay, so kalau kita ada tenaga kinetik, okay, ingat kalau tenaga kinetik dia lebih kepada suhu. Okay, when we increase the kinetic energy, the temperature will increase. Okay, itu dia punya kata kunci. Okay, so di sini cikgu ada buat label. Okay, kalau kita cuba tengok, saya padamkan dulu. Okay, so kalau A ke B, kita tengok dia punya suhu bertambah, betul tak? Bila suhu bertambah, jadi bila kita buat calculation, when we do calculation, so we know formula that we are going to use is Q equals to MC theta. Okay, because there's a change in the temperature. Okay, for example, -4 ice to 0 degrees Celsius ice. Okay, so here we at point B we still have ice, but from B to C, okay, the temperature remains constant, masih kekal sama. Apa yang berubah adalah keadaan zirim. So here we have to use Q equals to ml. Okay, Q equals to ml. Then when we come to C, all the ice has been melted into water, and then continues to heat up, and then it will increase the temperature. So di sini kita masih pakai Q sama dengan MC theta. Okay, MC theta. And then untuk D, okay, untuk D, D sampai E sama juga. Bila suhu tidak berubah, maka kita menggunakan formula Q sama dengan ml. Okay, so I hope you are very clear with the heating curve. Okay, dia punya lengkung pemanasan. Okay, right. Kita cuba habiskan soalan kafu ini, and then kita take a break kejap. Ya. Q bersamaan ML tu, M dengan L tu stands for apa? M tu jisim. L adalah haba pendam tentu. L adalah haba pendam tentu. Okay. Dan okay, sama. Okay, so we are going to finish chapter 4. Okay, berapa kata kenal yang baru? Okay, so ini adalah hukum gas. Kita ada 3 jenis hukum. Okay, hukum Boyle, hukum Charles, dan juga hukum Gay-Lussac. Kalau ikut yang lama, dia adalah hukum tekanan lah. Okay, so jawapan adalah saya nampak ada yang silap. Okay, jawapan bukan 400 kilopascal, okay, tetapi 2198. Okay, kenapa ada yang jawab 400? Okay, ingat bila suhu yang disebut dalam unit darjah Celsius, kita perlu tukar kepada Kelvin. Okay, perlu tukar kepada Kelvin. Okay, so di sini cikgu buat recap sikit lah. Okay, so untuk hari ini mungkin cikgu tak dah habis untuk semua bab tau. Okay, tapi saya cubalah setiap topik saya recap sedikit konsep yang penting. Okay, kalau untuk hukum gas, kita ada 3 hukum kan? Okay, hukum gas 3 hukum. Okay, hukum Boyle. Okay, hukum Charles. Okay, dan hukum Gay-Lussac. Okay, hukum Gay-Lussac ini nama dulu kita panggil sebagai hukum tekanan lah. Okay. Okay, mungkin cikgu anda pernah ajar cara yang berbeza lah untuk cuba ingat ketiga-tiga ini. Okay, so saya pun kongsikanlah untuk kalau mungkin ada yang tak tahu macam nak ingat. Okay, kalau biasa kalau kita tengok hukum Gay-Lussac, okay, dia adalah hukum tekanan dululah. So kita ada 3 kuantiti, okay, P bagi T. Okay, sama dengan formula. Di mana P adalah pressure, tekanan, V adalah isi padu, dan T adalah suhu. Okay, suhu di sini maksudnya suhu mutlak ya, suhu yang dalam unit Kelvin. Okay, unit Kelvin. Okay, so untuk hukum tekanan, okay, first ingat untuk hukum tekanan dia mesti ada tekanan. Okay, so dia mesti ada P, dan kalau huruf T ini dia ada huruf T juga. So yang tak ada terlibat adalah V. Okay, yang tak terlibat adalah V.
So P1 bagi T1 sama dengan P2 bagi T2. Okay, so ini adalah hukum tekanan. Okay, kemudian untuk hukum Boy. Okay, hukum Boy, lelaki kalau you ada kekasih, you have girlfriend, you have someone that you love, are you willing to die for her? If someone like pointed the gun onto your girlfriend, okay, even though I know now it's not the time to have a relationship, okay, are you willing to die for her? Okay, if you die for her, if you're willing to like block the bullet for her, right? At the end, what happened? She cried for you, and then after 1 week, she went to find another boyfriend. Okay, so this is not something that we don't want to do, right? So don't be silly. Okay, pakai satu benda panggil sebagai bullet. Okay, bulletproof vest. Okay, bulletproof vest. Untuk tahan peluru. So, bulletproof vest, okay, B for boy. So, kita ada P dengan V. Okay, so P1, V1 sama dengan P2, V2. So, perubahan yang berlaku pada kuantiti adalah tekanan dan juga isi padu. Dan akhir sekali untuk Charles, okay, you know lah actually, the other one that is not mentioned is V and T lah. So, you boleh kata Charles is very thin. Okay, sebab kita tahu scientist dia tak makan banyak kan, so dia memang mesti kurus kan. So Charles is very thin. So V1 bagi T1 sama dengan V2 bagi T2. Okay, so pakailah formula yang betul. Okay, so di sini kita nampak formula dia yang berkaitan adalah ini. Cuma suhu tu, okay, bila contoh dia sebut 30 darjah Celsius, you kena tukar kepada Kelvin. Kalau nak tukar kepada Kelvin, kita kena tambah. Okay, kena tambah 273. Okay, so dapat 303 Kelvin. Kalau 60 darjah, kita kena tambah 273, kita dapat 333 Kelvin. Okay, so this is how many students they might commit the mistake when they forgot to convert the unit from degree Celsius to Kelvin. Okay. Alright, kita pergi pada soalan next. I think something wrong with my laptop. Okay, next kita pergi bab 5. Okay, berapakah laju gelombang itu? Okay, so kita kena carikan panjang gelombang. Okay, di sini kita cuba kira ada 1, 2, 3, 4. Kita ada 4 lambda, betul tak? 4 lambda sama dengan 6 cm. So lambda sama dengan 1.5 cm. Dan kita boleh guna formula V sama dengan F lambda. Di mana di sini F adalah 12. So 12 darab 1.5. Kita akan dapat jawapan. Okay, so jawapan adalah 18 cm per saat. Okay, 18 cm per saat. Okay ya, 18 cm per saat. Okay, Ihan has the highest answer streak of 5. Okay, Ihan sudah kejar. Alright. Okay. Kesan ini dikenali sebagai apa? Okay, kita ada tala bunyi kan? Tala bunyi bila ketuk yang lain akan bergetar. Okay, itu dinamakan sebagai resonance. Yes, resonance. Dia betul. Okay, so resonance dia akan bergetar pada frekuensi yang maksimum. Okay, definisi untuk resonance, dia ada daya paksa, okay, daya paksaan luar yang menyebabkan sesuatu yang mempunyai frekuensi yang asli yang sama. Okay, you kena sebut daya paksaan luar. Okay, daya paksaan luar menyebabkan sesuatu objek yang mempunyai frekuensi asli yang sama, okay, bergetar dengan amplitude maksimum. Okay, bergetar dengan amplitude maksimum. So you mentioned external force, okay, external force, and what is it called? Natural frequency, okay, same natural frequency, and vibrates with maximum amplitude. Okay, maximum amplitude. Okay.
Yang manakah betul tentang gelombang pantulan dan gelombang tuju? Kalau pantulan, apakah yang akan berubah? Ya, cikgu. Tengah cari. Arah. Yes, arah sahaja. Okay, arah perambatan sahaja yang berubah. Yang lain tak. Frekuensi, laju, panjang gelombang, semua tak akan berubah. Kecuali arah. Okay. So, arah gelombang pantulan sentiasa bersudut tegak. Okay, bukan bersudut tegak. Okay. Tetapi sudut tuju sama dengan sudut pantulan. Okay, sudut tuju sama dengan sudut pantulan. Okay. Alright. Oh, saya rasa Ihan dia salah. Okay, so Chong ya, tiba-tiba menjadi nombor 1. Suraya jadi nombor 2. Okay, next kita lagi. Antara corak gelombang berikut yang manakah boleh diperhatikan di atas skrin? Okay, kita cuba tengok daripada sini ada penggetar. So daripada kiri ke kanan, bagaimana panjang gelombang yang kita akan nampak? A. A? Kenapa? Ya. Semakin cetek, semakin kurang laju gelombang. Okey, apa Kak Filani boleh kata sekali lagi? Kelanjuan gelombang akan semakin berkurang semakin di kedalaman air berkurang. Yes, betul. Okey, semakin kurang kedalaman, semakin kurang laju. Okey, betul. So, sebenarnya sama jugalah. Kita tengok formula V sama dengan F lambda. Okey, untuk fenomena ini, dia adalah pembiasan. Ya, pembiasan. So, yang tidak berubah adalah frekuensi. Frekuensi tak berubah. Okey, so bila kedalaman berubah, kedalaman berubah, laju akan berubah. And then panjang gelombang pun akan berubah. Okay, tetapi cikgu nak bagi pengingatan. Dalam fizik, saya rasa mungkin dalam kimia jugalah. Okay, please don't use the word berubah. Okay, jangan guna perkataan berubah, jangan guna perkataan sesuai. Okay, please don't use these words dalam jawapan anda. Sebab jawapan ini nampak macam tak jawab langsung. You are giving free marks only because you are not explaining which one is a suitable one. Okay, which one change? How does it change? Bigger or smaller? You have to be specified with your answer. So bila kita sebut pasal perubahan tu, kita terus terang saja sama ada lebih tinggi, lebih rendah. So kita tahu bila kedalaman lebih tinggi, laju akan bertambah. Bila laju bertambah, panjang gelombang akan semakin bertambah. Jadi kita nampak daripada gambar tadi, bila kedalaman semakin bertambah, maka dia punya panjang gelombang pun akan semakin bertambah. Okay. So untuk pembiasan, yang tidak berubah adalah frekuensi. Okay, yang tidak berubah adalah frekuensi. Okay, so you can take note lah. Okay, frekuensi tidak berubah. Okay, next. Come on. Please don't hang. Okay, right. Okay, Ihan kejar balik. Fenomena ini dikenali sebagai bila ada kereta polis membunyikan siren, so orang yang berada di boleh mendengar bunyi siren ini. So jawapan adalah Nurin jawab pembelawan, Rabia pembelawan. Betul. Jawapan adalah pembelawan ya. Sebab pembelawan dia punya kata kunci apa? Seba. Seba. Spreading, the spreading of wave. Macam SPM tahun lepas dia tertanya tahu apakah masuk pembelawan. So ada kata kunci penyebaran. The spreading of wave apabila apa? Apabila terkena satu celah ataupun penghadang. Or when it hits an obstacle, or we can say it hits a slip or obstacles. So apabila terkena pada penghadang ataupun celah. So untuk pembelawan yang berubah adalah
arah. Okay, the direction is changing. And apa lagi? Kalau pembelauan, apa yang berubah sebenarnya? Bentuk gelombang. Okay, bentuk. Okay, good. Bentuk gelombang. Lagi? Kenapa dekat tepi laut, tepi pantai tu kita nak bina benteng? Untuk elakkan, untuk kecilkan ombak. Okay, kecilkan apa? Ombak. Yalah, cuba specify sikit. Apa kuantiti tu? Amplitude gelombang air. Amplitude, yes. Okay, betul. Amplitude gelombang air. Okay, ataupun kita nak kurangkan tenaga dia. Okay, so untuk pembelauan, amplitude yang akan berkurang. Okay, very good. Zuradiah pun jawab juga. Okay, very good. Okay, alright. Kita ada lagi 2 soalan. Okay, berapakah panjang gelombang? Okay, ini adalah interference. Kalau interference, kita ada formula lambda sama dengan AX bahagi T. Okay, di mana A adalah, contohnya kalau kita ada 2 sumber, okay, A adalah jarak antara 2 sumber, and then D adalah jarak antara sumber dengan screen. Okay, sumber dengan screen. Dan di sini kalau kita ada pinggir yang cerah, pinggir yang gelap. Okay. Okay, so X adalah jarak antara 2 pinggir yang cerah ataupun 2 pinggir yang gelap. Okay. So kita nak carikan lambda. Okay, so basically saya rasa tak ada masalah. Anda perlu masukkan formula dengan betul ya. Dan saya rasa mungkin ada pelajar lupa bracket. Lupa bracket. Bila kita cuba cuba kira, jangan lupa kalau ada darab 10 berapa tu, kita jangan lupa bracket bila tekan calculator. So be careful while you are using calculator. Lagi satu soalan kan. Apakah JKL? So kita ada 7 spektrum untuk 7 jenis gelombang elektromagnetik ya. 7 types of electromagnetic wave. So jawapan adalah B ya. B. So how to remember this so kita ada 7 kan. So kalau yang masih tak tahu macam mana nak ingat, so you can use this remember me. Remember me. I'm very useful, extraordinary, gorgeous. Ini dalam bahasa Inggeris so R itu rujuk pada radio lah, gelombang radio. M adalah micro lah, gelombang micro. I itu adalah inframerah ataupun infrared. V untuk visible light atau cahaya nampak. Cahaya nampak. And then U untuk UV light, ultraviolet. Ultraviolet, ultra ungu lah. And then X untuk X-ray. Akhir sekali G untuk gamma ray. I apologize, my handwriting is a bit I hope you can understand my handwriting. So ini adalah susunan dia. So where we see as we go from radio wave to gamma ray, from radio wave to gamma ray, what actually increases? Frequency. Frequency akan semakin bertambah.
apabila kita tengok daripada radio wave kepada gamma ray. Okay, bila frekuensi bertambah, maka tenaga pun akan bertambah juga. Okay, jadi that's why sebenarnya untuk sinar gamma, untuk sinar X, ia lebih bahaya sikit. Tak adalah kata, oh hari ini saya rasa tak selesa, saya nak pergi check X-ray boleh tak? Tak boleh. Okay, you ingat X-ray itu apa? Macam nak pergi magma ke? Kita boleh. Kita perlu dia ada masa, tiba masa untuk pergi buat semakan, untuk buat check up. Okay, sebab dia punya tenaga tu sangat tinggi. Okay, tak mungkin dia akan menyebabkan sel-sel dalam badan kita akan mati. Okay, so this is from radio wave to gamma ray. Okay, how about the other way? Kalau kita tengok daripada gamma ray sampai ke radio wave, okay, apakah yang bertambah? Panjang gelombang. Okay, panjang gelombang akan bertambah, semakin bertambah. So untuk gelombang radio, dia adalah gelombang yang mempunyai lambda yang paling tinggi. Okay, that's why dia boleh travel jauh, dia boleh merambat daripada sesuatu pusat kepada pusat yang lain dengan jarak yang sangat jauh. Sebab dia punya panjang gelombang jauh, panjang. Okay. So ini adalah susunan. Okay, saya harap you boleh, kalau you nak catat boleh catat lah. Okay. Okay, so kita dah cover bab 1 hingga bab 5. So ada setengah jam lagi kita akan cuba habiskan bab 6. So I think today maybe we can just only finish for Form 4. So maybe untuk stop seterusnya, ataupun you nak buat sebagai kerja rumah, you bolehlah buat soalan Form 5 untuk ulang kaji. Nanti saya boleh sharekan jawapan jugalah. Okay. Okay, so kita tengok result. Okay. Okay, nombor 3 siapa? Come on. Nombor 3 Ihan. Okay, Tanya. Nombor 2 Patricia. Dan nombor 1 adalah Suraya. Okay. Tanya kepada pemenang. Okay, tetapi pemenang tak ada hadiah. Okay, cikgu tak sediakan hadiah. Okay. Okay, kita ada lebih kurang setengah jam. Okay, cikgu cuba cover kepada cuba cover untuk bab 6. Okay. So, nantilah kita ada sedikit soal sesi Q&A. Kalau siapa yang nak tanya boleh tanyalah. Okay. Okay, kita pergi kepada soalan. Sebenarnya saya sediakan banyak. Saya sediakan booklet juga. Saya sediakan satu lagi game for everywhere. Tapi tak sempat lah. Okay. Tak apalah. Nanti kita tengok kalau ada peluang lagi kita boleh buat. Okay. So kita pergi kepada soalan. Kita ada lagi 6 soalan ya. Okay, soalan bab 6. Okay, by the way, kelas ini relax lah. Jangan rasa stress ke apa. Kalau you nak makan sambil kelas tak ada masalah. Okay. Kalau you rasa penat, you nak pergi rest pun tak ada masalah. Okay. Sebab yang penting you jangan rasa stress lah. Okay. Alright. Soalan 25 untuk pembiasan cahaya. Okay, jadual di bawah menunjukkan indeks biasan bagi air dan kaca. Okay, berdasarkan maklumat dalam jadual di atas, sinar cahaya A, B, C atau D yang manakah dalam raja di bawah adalah betul. Okay, so kita tengok air dengan kaca. Indeks biasan kaca lebih tinggi daripada air. So, apakah maksud indeks biasan? Boleh tak sesiapa bagi tahu sikit apakah itu indeks biasan? Siapa boleh jawab? Apakah itu indeks biasan? Darjah pembekokan ke? Yes, okay, yes. Maksud dia ada, okay, yes, maksud dia ada. Tetapi kalau kita cuba jawab dalam exam, kita tak adalah cakap apa ni darjah pembekokan. Okay, tetapi kalau secara ringkas, yes, meaning is there. Okay, betul. Okay, sebenarnya kalau kita tengok indeks, indeks ini maksudnya dia adalah nilai. Okay, nilai. Kalau pelajar masih ingat dulu kita ada bencana alam, iaitu kita ada jerebu, kita ada pencemaran Sungai King Kim kan.
So masa tu kita tengok apa? Kita tengok API. Okay. API itu Air Pollution Index. So daripada nilai indeks tu kita tengok kalau dia tinggi maksudnya apa? Maksudnya pencemaran itu dia pada tahap yang sangat tinggi. Okay, so sama juga. Dia sebenarnya indeks maksudnya darjah pembegokan lah. Okay, betul. Tetapi kita tak guna perkataan darjah tu. Okay. Sebab darjah tu nanti kita akan keliru dengan sudut kan? Sudut. Okay, so dia punya kalau kita tengok formula N sama dengan sin I bagi sin R. Okay, so pelajar boleh sebenarnya jawab sebagai nisbah, okay, nisbah sin I kepada sin R. Okay, di mana anda labelkan, di mana I adalah sudut tuju dan R adalah sudut biasan. Okay, so dia punya definisi nisbah sin I kepada sin R, di mana I adalah sudut tuju dan R adalah sudut biasan. Okay. Okay, so di sini kita tahulah kalau daripada air, okay, air dia adalah kurang tumpat. Okay, kurang tumpat. Okay, kurang tumpat daripada kaca. Okay, so ini lebih tumpat lah. So daripada kawasan kurang tumpat, kita tiba-tiba masuk ke kawasan yang lebih tumpat. So bagaimana pembiasan berlaku? Kita boleh tanya, dia punya hal laju macam mana? Semakin cepat ke semakin lambat? B, mendekati garis normal. Okey, mendekati garis normal. Okey, very good. Okey, tapi sebelum tu, hal laju dia semakin cepat ke semakin lambat? Semakin lambat. Yes, very good. Okey, well done. Nurin, Arbia dengan Gafi. Yes, semakin lambat ya. Okey. So you bayangkan kalau daripada kawasan yang lapang di Padang kan. Padang tak ada orang, you boleh lari kan. Tiba-tiba you nak pergi ke shopping mall. Okey, shopping mall tu penuh dengan orang. Semua ingat COVID sudah habis. So you rasa sesak nak gerak kan. So you memang gerak dengan perlahan. So bila hal laju berkurang, dia akan dibengkokkan mendekati garis normal. Okey, so jawapan adalah B lah. Jawapan adalah B. Okey, jawapan adalah B. Okey. Okey, soalan 26. Okey, Raja 20 menunjukkan suatu lintasan sinar cahaya yang merambat melalui dua medium yang mempunyai indeks biasan N1 dan N2. Okey. So, which pair produces total internal reflection? Okey. So, kita cuba tengok cahaya daripada N2 kepada N1. Okey, cikgu nak uji sikit. Okay, I want to test you. What are the two criteria for total internal reflection? Apakah dua syarat atau dua ciri pantulan dalam penuh? Okay, anyone can type your answer in the message or anyone can on your mic. Okay, less dense medium is equal to 90 degree. Okay, from Barry. Okay, apa maksud dia less dense medium is equal to 90 degree? Okay, so contohnya lah kalau kita katakan ini adalah air. Okay, ini adalah kaca. So, apakah yang dimasukkan air sama dengan 90 darjah? Apa maksud dia? Okey, so kita tengok satu lagi, Hamidah, sudut I kurang daripada sudut R. Betul tak? Okey, so kalau sudut I. Ya, boleh. Nuri? Sudut I lebih besar daripada sudut genting C. Okey. Okey, so sebenarnya sudut I bukan kurang daripada sudut R, okey. Tetapi sudut I mesti melebihi sudut genting. Okay, so saya faham Valerie kata okay, yang untuk 90 darjah ini, okay, bila dia dibiaskan 90 darjah ini, okay, maka dia adalah C.
sudut 7 itu adalah sudut genting. Bila sudut 7 sama dengan sudut genting, maka dia akan dibiaskan 90 darjah. Tetapi dia masih belum mengalami pantulan dalam penuh. Dia cuma dibiaskan dengan 90 darjah saja. Understand? So, is only when the incident angle is greater than the critical angle. Sudut genting. Manakala bila sudut 7 sama dengan lebih daripada sudut genting, baru dia akan mengalami pantulan dalam penuh. So ini syarat pertama. Good. And then the other one, let me have a look. Cahaya merambat dari medium yang lebih tumpat ke medium kurang tumpat. Daripada Isabella. Yes, correct. Betul. Dia punya syarat kedua, dia mesti keluar daripada medium yang lebih tumpat. Sebab bila dari lebih tumpat ke kurang tumpat, dia punya hal laju akan bertambah. Barulah dia akan dibiaskan jauhi normal. Kalau dia dibiaskan mendekati normal, dia tak akan ada peluang untuk mengalami pantulan dalam penuh. So syarat kedua, dari medium tumpat atau lebih tumpat lah, dia lebih tumpat ke medium kurang tumpat. Itu syarat kedua. So apa yang cikgu bincangkan dalam konsep-konsep ini sebenarnya selalu dalam paper 2 dia akan tanya. Kadang-kadang dalam soalan subjektif dia akan tanyalah apakah syarat, apakah kriteria. So anda kena tahulah. Ini adalah dia punya ciri-ciri untuk pantulan dalam penuh. So we have known the what is it called, the criteria, the conditions. So sudut 7 mesti melebihi sudut genting, and then N1 mesti kurang daripada N2. So the answer will be boy. The answer will be boy. The answer will be boy. Answer will be boy. Alright. Kita pergi soalan 27. Pelajar 18 menunjukkan kedudukan suatu image yang terbentuk oleh kanta cembung. Kanta cembung. Jadi pada kedudukan manakah antara A, B, C dan D, pemerhati tidak dapat melihat image tersebut. So what is your choice of answer? Bila kita dah habis bab ini, cikgu akan bagi sedikit penerangan tentang untuk gambar Raja Sina ya. Saya akan bagi sedikit tips lah. So di sini sebenarnya kita tahulah dia punya objek bila semakin dekat dengan kanta cembung, kanta cembung, dia punya image akan diperbesarkan, seperti kanta pembesar lah, especially like magnifying glass, right? So we can see the object from where? Can we see from here? Yes, we can see from here, right? So for example, let's say I'm using a magnifying glass. I put the object so I can see from here, right? For B, is it correct? Is it correct for B? We hold first. For C of course correct, right? We can see, right? C betul. Untuk D pun betul sebab dia melalui sinar kan, so kita boleh nampakkan. So sebenarnya jawapan adalah B ya. Jawapan adalah B. Kita tak akan nampak B lah. B. Sekejap saya tengok sekejap, sorry. Sebenarnya jawapan adalah saya padamkan dulu. Tadi saya tersilap. Kalau kita ambil kita ambil kanta kan. So biasanya kalau bayangkan, inilah kanta besar kan.
Okay, so kita biasanya kita boleh nampak image daripada arah sini kan, betul tak? Okay, daripada arah sini betul tak? So sebenarnya kalau kita tengok daripada sebelah sini, okay, daripada sebelah sini sebenarnya kita tak akan nampak lah, okay, tak akan nampak. Okay, so jawapan adalah A. Jawapan adalah A. Ya, jawapan adalah A. Okay, nanti saya akan terangkan tentang apa beza antara kanta dengan cermin. Okey, saya akan terangkan sedikitlah. Dia ada persamaan, dia ada perbezaan. Okey. Okey, kita skip kepada next dulu. Nanti pada akhir sekali saya akan tunjukkanlah dia punya perbezaan dia. Okey, so untuk soalan 28, okey, kita pergi kepada soalan 28, dia adalah persamaan linear. Okey, kalau persamaan linear untuk kanta, 1/f sama dengan 1/u campur 1/v. Okay. Di mana u adalah jarak objek, v adalah jarak image, okay, dan f adalah panjang fokus. Okay, panjang fokus. Okay, biasanya kalau kita tahu, okay, ciri-ciri untuk kanta cembung, okay, kanta cembung dia adalah menumpu. Okay, kanta cembung menumpu cahaya. Okay, menumpu cahaya. So dia punya power adalah positif. Dia punya panjang fokus pun positif. Panjang fokus positif. Okey. Okey. Manakala untuk kanta cekung, kanta cekung dia akan mencapai cahaya. Okey, untuk cekung untuk cekung dia mencapai cahaya, dia akan dia punya power akan negatif dan dia punya panjang fokus pun akan negatif. Dia akan negatif. So di sini kita kena tengoklah, kena tengok kalau image tu dia adalah maya. Kalau image tu dia adalah maya, jadi dia adalah negatif. Kalau image tu dia adalah dia adalah nyata, dia adalah positif. Okey, sekejap saya akan tunjuk. Okey, so di sini untuk satu objek setinggi 3 cm diletakkan 15 cm dari suatu kanta cembung. So ini maksudnya dia adalah U lah. So U sama dengan 15 cm. Okay. And then satu image tajam terbentuk pada skrin 30 cm. Okay, 30 cm. So maksudnya kita punya V adalah 30 cm. Okay, 30 cm. So kita nak cari berapa tinggi image. Okay, berapa tinggi image. So sebenarnya kalau kita ada kanta cembung, kita ada objek di sini. Okay. Dan di sini adalah dia punya jarak, okay, jarak objek U. Okay, dan kita pun ada image di sini. Okay, image di sini dia adalah V. Okay, so di sini katakan di sini adalah 3 cm. So dia tanya berapa ketinggian untuk ini. Okay, so satu formula yang kita perlu tahu adalah yang inilah, 1/f sama dengan 1/u campur 1/v. Tetapi di sini dia tak ada tanya tentang f dan sebagainya. Okay, satu lagi formula yang perlu anda tahu adalah nilai pembesaran linear, di mana m sama dengan v bahagi u, okay, v bahagi u, okay, ataupun ketinggian image bahagi ketinggian objek. Okay, ketinggian image bagi ketinggian objek. Maksudnya kita nak tengok berapa kali ganda dibesarkan atau diperkecilkan. So, untuk soalan ini kita guna formula ini sajalah, di mana V adalah 30 cm, U adalah 15 cm. And then untuk HI, tinggi image kita nak cari. Untuk HO, ketinggian objek kita nak ada 3 cm. So jawapan untuk ketinggian image adalah 6.0 cm. Okey, 6.0 cm. Di mana kita nampak dia akan diperbesarkan. Okey, diperbesarkan selepas pembiasan berlaku. Okey, so ini adalah formula untuk mencari ketinggian image dengan nilai pembesaran. Okay, okay, and then kita ada lagi, saya rasa ada lagi 2 soalan lah. Okay,
Okay, so menunjukkan satu periskop dengan dua prisma. So, manakah susunan yang betul supaya pemerhati itu dapat melihat image objek? Okay, so kita tengok dia punya cahaya. Okay, dia punya cahaya daripada objek. Dia sebenarnya akan, okay, katakanlah, okay, saya lukiskanlah. Okay, katakan kita ada segi 3, okay, dan segi 4. Okay, dan satu lagi saya letak apa ni? Bulat lah. Okay, saya tahu you all tahu kan ini apa? Ini yang baru-baru ni sangat popular kan. Okay, so cahaya akan masuk, okay, akan masuk kepada bukan kanta prisma di sini. Okay, so kalau kita letak dia punya prisma seperti ini, okay, seperti ini. Okay, so cahaya akan masuk. Okay, katakanlah saya buat macam ini. Okay. Okay, so kalau dia punya sudut ini 45 darjah, so sudut tujuh 45, sudut pantulan 45. So dia akan dipantulkan ke bawah secara menegak. Kemudian sebab ini sudut 45 darjah lagi, so dia akan dipantulkan secara 90 darjah dan dia akan masuk kepada mata. So apa yang saya nampak adalah image yang tegak. Okay, begitu jugalah kalau saya ada sinar cahaya daripada bulat, okay, and then dia akan dipantulkan ke kita punya kaca prisma, and then kita ada satu lagi pantulan. So kita akan nampak apa yang sebenarnya kedudukan bagi objek ini. Okay, bagi objek ini. So untuk susunan X dengan Y, okay, dia patut adalah seperti dia patut seperti D lah. Okay, ya betul tak? Dia patut seperti D lah. Okay, di mana dia perlu susun seperti bukan D. Okay, dia punya segitiga patut macam inilah. Okay, patut macam ini. Sekejap saya ambil pen. Okay, patut macam inilah. Okay. Okay, so dia patut ada segitiga seperti ini. Okay, so kita tengoklah manakah satu yang mempunyai segitiga seperti ini. Okay, so nampak macam tak ada jawapan kan? Okay, so mungkin ada mistake daripada gambar. Okay, so sepatutnya dia punya jawapan adalah susunan seperti inilah. Okay, betul tak? Betul lah. Okay, dia ada sedikit silap untuk gambar lah saya rasa. Okay, so tak apa, soalan ni dia adalah bonus. Okay, dia adalah bonus. Betul kan? Sekejap saya nak tengok. So, saya terbalik. Okey, saya rasa saya terbalik. Sepatutnya dia adalah X dengan Y untuk D. Okey, saya terbalik tadi. Okey, sepatutnya bila dia masuk, dekat sini dia baru akan tampuk. Dia akan pantul. Okay, dia akan pantul. Tadi saya silap dia punya gambar. Sorry ya. Okey, so bila dia sentuh pada sini, dia akan straight kan? Dia akan lurus, tembus sampai ke sini, dia akan pantul 45 darjah, 45 darjah. Okey. Dan bila sampai ke bawah, okey, dia straight, and then sampai sentuh pada penjuru ini, dia akan pantul secara 45 darjah. Okey. Sorry, saya tadi silap sikit. Okey, jawapan adalah dongki ya. Okay, jawapan adalah dongki. Okey, so tak ada masalah untuk soalan ini. Okey, keliru sikit. Okey, untuk soalan terakhir, soalan 30. Okey, seorang budak lelaki berdiri di hadapan sebuah cermin sata. Okey, lepas tu budak ini dia bergerak 1 meter ke belakang. So berapakah jarak antara budak dan image dia? So kalau dia bergerak ke belakang, so dia akan berada di sini. Okey, so kita ada 4 meter daripada cermin. Jadi dia punya image, okey, pun akan 4 meter daripada cermin juga. Okey, cermin juga kan. So jawapan adalah
4 meter campur 4 meter, dia akan menjadi 8 meter. Okay, dia akan menjadi 8 meter. Okay, so basically untuk hari ini kita cover dulu untuk Form 4. Okay, dan saya nak tunjukkan untuk cermin lah. Okay, cermin dengan kanta. Okay, sekejap saya tutup dulu. Dan sementara pelajar jangan lupa Cikgu Nur Hafizah baru sharekan link kehadiran. Jangan lupa untuk isi kehadiran bagi kelas fizik. Okay, okay, biasanya selalu pelajar akan confuse tentang cermin dan juga kanta. Okay, tetapi sebenarnya dia ada cara dia untuk ingat. Okay, so nanti cikgu sharekan yang ini ke dalam Google Drive dan saya harap anda bolehlah mungkin membantu sikit untuk kefahaman anda. Okay, sekejap saya carikan file saya.